الله وبركاته. بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Amma ba'd. Pertama, ucap terima kasih kepada tuan pengerusi majlis kita, iaitu Tuan Hanif. Pun nama tak jumpa, kan? Yang saya hormati, saya kasihi Tuan Haji Fakhrul Razi, ya, pengerusi Masjid Sawah Sunggala. Kemudian diikuti dengan pengerusi masjid-masjid yang lain lah. Minta maaf tak pek nak sebut nama tu dah, tak kena. Kan, kemudian para imam, kan, yang wakil dari surau masjid kau, kan, seterusnya hadirin hadirat sekalian lah. Alhamdulillah kita dah duduk ujung Rejab ya, ujung Rejab. InsyaAllah tak lama lagi kita akan masuk Syaban. Lepas Syaban kita masuk Ramadan lah. Maknanya cukup copek waktu berlalu, ya, rasa macam baru pergi raya tu hari, ya, kan, dah nak raya pula, ya, memang. Jadi puji syukur kehadrat Ilahi kerana limpah karunia-Nya. Allah berikan kepada kita kesihatan, Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah telah berikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita lagi menjadi hampir, membuat kita lagi menjadi roket, membuat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga manusia-manusia yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, nak betulkan fakta, SN ni bukan guru takmir, kan, malu nak ambil guru takmir, kan, malu tu pasal apa kita masih kerja. Jadi adalah suruh ambil guru takmir, saya ngobat tak apalah, saya belum pencen lagi, kan, nanti pencen nanti barulah nak ambil guru takmir, kan, aku umur panjang Tuhan bagi, kan. Tapi saya adalah ngajar, kan, beberapa kitab, di antaranya hadis 40, kan, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya ngajar kitab Rahim Makhtum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Saya mengajar kitab Mukasyafatul Qulub, menyingkap tabir hati menghampiri ilahi, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Saya ngajar kitab Wuhara Hari Kiamat karangan Ibnu Katsir. Saya ngajar kitab Tanda-tanda Kiamat Besar Kocik, Syekh Abdul Yusuf Al-Wabil, ya. Saya ngajar kitab apa lagi dah lupa dah, kan, banyak lupa lah tu, kan. Kan, tak ada beberapa buah masjid dan juga surau lah, kan. Makna kau 30 hari 30 malam tu makna penuh lah. Jadi malam ni saya dokek Taman Purba, minta excuse dokek Taman Purba pasal nak datang kat sini lah, kan. Jadi alhamdulillah dia bagi excuse, dan alhamdulillah saya boleh datang sinilah bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi alhamdulillah, ya, kita pada malam ni lah merangka, kan, untuk menyambut satu peristiwa, iaitu Isra' dan Mi'raj, ya, Isra' dan Mi'raj. Dalam Islam ni banyak peristiwa besar, ya, banyak peristiwa besar yang berlaku
yang mana menyebabkan Islam ini tersebar ke seluruh dunia. Makna dengan adanya peristiwa-peristiwa ini kan, alhamdulillah Islam ada di merata corok lah. Kat mana orang ada, kat situlah Islam ada, tuan-tuan. Tak kira lah kat mana pun. Ya, jadi kalau kita lihat peristiwa yang pertama paling besar sekali adalah peristiwa Maulidur Rasul, lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan boleh bayang tak, kok kita duduk hari ini malam ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir. Agak-agak apa nama kita ni zaman sekarang ni yang Nabi Muhammad belum lahir? Ya, apa nama? Zaman terima kasih ingatkan saya. Zaman jahiliyah. Makna sebelum datangnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan zaman jahiliyah. Ya, kenapa dinamakan zaman jahiliyah? Orang bodoh ke? Tak cerdik ke? Tak. Kalau mereka bodoh, macam mana pula mereka nak memerintah Makkah? Nak menguruskan orang yang datang setiap tahun ke Mekah untuk buat haji. Macam mana nak nguruskan makan minum orang yang datang bertawaf di Kaabah? Ya, macam mana nak uruskan negara? Macam mana nak uruskan perniagaan kalau mereka ini bodoh? Ya, tetapi mereka ini tidak bodoh, tetapi mereka diberi nama jahiliyah. Kenapa diberi nama jahiliyah? Apa makna Makna jahiliyah ini ialah mereka mengingkari dalam keadaan mereka mengetahui. Ya, apa makna Ustaz? Mereka mengingkari dalam keadaan mereka mengetahui. Dia tahu Tuhan yang perlu disembah, yang layak untuk disembah Allah. Dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila lahir nanti kan, itulah dia Nabi akhiruz zaman. Sehingga kan mereka ini konakan Nabi lebih daripada mereka kona anak-anak mereka. Makna tuan-tuan, anak mereka pun mereka tak kona seperti mereka kona Nabi. Punya kona kat Nabi. Buktinya apa tuan-tuan? Bukti ketika Rasulullah SAW dibawa berdagang oleh atuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atuk Nabi. Bawa Nabi pergi berdagang. Kan, dia ajak sekali cucu ni. Pasal dia mak ayah tak ada. Kan, Rasulullah SAW dia ada kocik. Kan, ayah memang tak ada sebelum Nabi lahir lagi. Tapi mak ada, mak pun sekejap dia. Lepas tu mak kan meninggal dunia. Nabi dibesarkan oleh ramai penjaga Nabi, dan di antara di punya atuk iaitu Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni bawa Nabi batu kocik pergi berdagang. Sebelum Nabi sampai tuan-tuan ke tempat yang dia nak destinasi tempat berdagang tu kan, mereka-mereka yang duduk di sana telah mengetahui bahawa di antara rombongan tersebut ada Nabi. Padahal pada waktu tu belum dilantik jadi Nabi. Ya, belum dilantik, masih kocik. Nabi terima wahyu umur 40. Tuan-tuan, umur 40 terima wahyu. Yang makna berlantikkan sebagai Nabi. Ya, tetapi waktu nak kocik, mereka melihat rombongan yang datang tu, mereka tahu dalam rombongan itu ada Nabi. Macam ni lah tuan-tuan. Dia nak datang ke sini ni, nak datang sawah Sunggala ni, ini analogi contoh kan. Masuk highway pon nama ni, Port Dickson ni. Tang tol tu, baru sampai kat tol tu tuan-tuan, orang sawah Sunggala ni dah tahu ada Nabi nak datang.
Macam mana dia tahu tu? Marin tak ada handphone nak WhatsApp pakai. Marin tak ada handphone nak video call apa semua, tak ada. Tapi macam mana dia tahu? Tanda. Kenapa dia tahu tanda? Sebab tanda tentang Nabi akhir zaman dinukilkan, ditulis di dalam Taurat, Zabur dan Injil. Begitu juga dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Makna tanda kelahiran Nabi akhir zaman ini semua manusia tahu. Tak kira apa bangsa. Kenapa? Sebab Allah sudah memberitahu kan kepada manusia sejak daripada Adam lagi. Sejak daripada Adam. Makna Nabi Adam pun dah tahu Nabi Muhammad. Padahal ribuan tahun nak sampai kepada Nabi Muhammad tu ribuan tahun. Tapi Nabi Adam pun dah tahu. Nabi Adam menyatakan, aku sodih. Doa aku hanya diterima di Mekah, di Padang Arafah. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW berdoalah ke mana Allah terima. Udu'uni astajib lakum. Doalah ke mana-mana pun aku terima. Bayangkanlah masuk tandas pun ada doa. Tandas. Tapi jangan duduk dalam tandas berdoa pula. Masuk. Makna kat luar tu. Keluar tandas pun ada doa. Allahu Rabbi. Nabi Adam kata apa? Doa aku hanya Allah terima sewaktu aku di Arafah. Punya jauh Nabi Adam, Allah turunkan berjalan kaki. Setiap waktu angkat tangan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ni sepanjang waktu, sepanjang masa berdoa tak dikabulkan. Bila dikabulkan, bila sampai ke Arafah. Ni Arafah. Yang buat haji tu pergilah ke Arafah. Kan? Makanya itu dinamakan Arafah, padang Arafah. Arafah tu apa? Tempat bertemu. Pertemuan. Siapa jumpa dengan siapa? Iaitu Adam dan Hawa. Jumpa kat situ. Tuan-tuan, setelah sekian lama berpisah. Kan? Pasal apa? Pasal Allah turunkan tempat asing-asing. Kat situ baru jumpa. Padang Arafah ni ada nama juga Batni Ummi. Perut ibu. Ya, gelaran kepada Padang Arafah juga dipanggil dengan Batni Ummi. Perut ibu. Kenapa dipanggil perut ibu? Sebab Padang Arafah tu sejak daripada Rasulullah SAW sampailah kiamat, tuan-tuan, orang buat haji, poilah berapa orang muat. Poi haji yang pertama 128,000 Rasulullah bawa. Ya, Rasulullah poi haji sekali seumur hidup. Maknanya Rasulullah ni poi haji, itulah haji pertama dan terakhir Rasulullah sekali je. Kan? Bersama dengan para sahabat lebih kurang 120,000 orang. Poi. Sekarang tuan-tuan, kalau belum PKP itu hari hampir 4 juta. 4 juta tuan-tuan. Muat tak? Muat tak? Muat. Tu dinamakan seperti perut ibu. Pasal apa dinyatakan seperti perut ibu? Pasal perempuan ni tuan-tuan, dia mengandung anak seorang ko, komba 2 ko, komba 3 ko, komba 4 ko, komba 5 ko. Muat ada banyak ni. Paling banyak komba berapa kak? 9. Biar waktu kak. Ada. Ya. 9 kak Hatu nak khabar hatu muik. Nak khabar muik. Kalau kita tengok orang ni keluar 9, memangnya orang tengok macam ya Allah 9. Bayang macam mana nonggok dalam perut tu 9 orang tu. Tak ada tu boleh lihat dia punya tali pusat tu kan. Tak ada lah orang kata
Macam-macam lah. Sangkut sana, sangkut sini. Atau nak apa-apa buat ibu. Kan? Asyik pengalaman saya hanya gombang ompek je. Ya, bukan orang rumah saya. Kan? Bukan orang rumah saya. Tapi saya pernah, waktu orang rumah saya mengandung, kan? Saya pernah lihat ada seorang perempuan, dia mengandung dan dia mengandung gombang ompek. Dan alhamdulillah dia bersalin sama dengan anak saya. Tapi orang rumah saya keluar seorang je. Dia keluar ompek. Kan? Keluar ompek. Seorang pula anak saya tu kan 980 gram. Seorang 980 gram. Makna koci ambil tak sampai sekilo. Yang dia tu ompek keluar yang paling sikit 2.2 kilo. Seorang ada 2.8 apa semua. Saya pun monong macam mana dia bawa sampai sekarang hidup. Betul, ompek-ompek orang ni sampai sekarang hidup. Tuan-tuan dan puan sekalian, dah umur 21 tahun. Pasal anak saya umur 21 tahun, saya tahulah. Pasal dia sambung dengan anak saya, tuan-tuan. Ya, sampai kat situ, barulah Nabi Adam doa itu, tuan-tuan. Allah Rabbi. Allah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW kan boleh berdoa sepanjang masa, sepanjang waktu. Tak kira ke mana anda berada, kecuali tompek-tompek yang tak elok lah. Kan macam tanda apa semua. Kan janganlah doa pula dalam tu kan. Tak elok lah. Kan tompek yang tak bagus. Kan tuan-tuan. Nabi Adam dah tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Adam sudah mengetahui tentang kewujudan Nabi Muhammad SAW. Bayangkanlah tuan-tuan, kok Allah lahirkan kita zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, tuan-tuan, yang Islam 80 orang ya. Yang Islam 80 orang ya. Yang lain apa ustaz muai kapi. Ya, Nabi Nuh adalah nabi yang pertama Allah turunkan bala. Kan? Adam, Idris, Nuh. Adam tak ada bala. Idris tak ada bala. Kan? Datang Nuh baru ada bala. Kenapa baru ada bala zaman Nabi Nuh? Sebab baru ada manusia yang mengingkari Allah. Jadi Allah nak tukar. Siapa yang ingkar, bega-bega tak mahu dengar cakap aku, Allah kata aku tukar. Aku tukar. Jadi macam mana Allah tukar makna Allah lenyapkan orang yang kafir, Allah bagikan orang Islam tu selamat. Kan? Yang naik atas apa nama ni dalam kapal bahtera Nabi Nuh tu semua selamat. Yang duduk kat luar tu semua ruyuk. Lunyai. Tak tahu ke mana tuan-tuan. Kubur pun tak ada. Termasuklah isteri Nabi Nuh bersama dengan 2 orang anak tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Kenapa? Pasal Allah tukar. Tuan-tuan. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku mohon kepada Engkau, jangan Kau turunkan bala kepada umatku seperti bala yang Kau turunkan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Makna ini doa Nabi ke Allah supaya Allah dia minta ke Allah jangan konokan bala ke kita ni seperti bala yang pernah Allah turunkan kepada umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Makna banjir besar seperti Nabi Nuh tak ada. Kan, tapi kita tsunami besar tak besar tu dah. Tak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh lagi besar. Tapi ustaz ke Turki, Syria sekarang ni bergogau ustaz, ya Allah, ranap beribu-ribu buah bangunan, mati berpuluh-puluh ribu orang tu macam mana tu ustaz, kocik. Tidak seperti yang Allah pernah datangkan bala kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Aikah, kaum Tubba.
Kan? Kaum Lut. Oh, kaum Lut lagi teruk, tuan-tuan. Kaum Lut, tuan-tuan, kan? Allah arahkan malaikat. Katakanlah ni kota Sadum. Ni kaum Lut punya. Kaum Lut ni sepupu dengan Nabi Ibrahim. Hidup satu zaman. Ya, sepupu Nabi Ibrahim kaum Lut ni. Kan? Harun adik-beradik dengan Musa. Harun abang, Musa adik. 3 tahun dia selang. Maknanya Harun lahir dulu, 3 tahun lepas itu baru lahir Musa. 2 beradik. Harun dengan Musa 2 beradik. Ibrahim dengan Lut sepupu. Kan? Katakanlah ini kota Sadum. Port Disen lah sonang cerita. Ni Port Disen. Kan? Kerana murkanya Allah dengan kaum Lut ini, bila Lut berdakwah supaya berhentilah buat kerja-kerja yang tak senonoh tu, yang tak betul tu, dia tak mahu. Makanya Lut tawarkan anak dia, kahwin dengan anak aku. Kan? Tak mahu tu dah. Aku tak nak anak kau. Sah waktu anak Nabi. Nabi bagi free pun tak nak, tuan-tuan. Tak nak, tuan-tuan. Jadi kemuncak murka Allah arahkan malaikat poi korok. Korok apa? Korok Port Disen. Ni kota Sadum. Dia korok, dibuat di atas. Tuan-tuan boleh bayang tak Port Disen diangkit ke atas? Boleh bayang ni kita duduk terangkit ni? Boleh bayang? Kalau kita ada Kobelco, Hitachi, JCB, Tadano, habis alat-alat borek kita panggil lah nak korek. Tak daya tu dah. Tak terdaya tu dah. Memang tak terdaya. Carilah Tadano 1000 biji pun. Cari Hitachi 2000 biji. Cari Kobelco, JCB ko apa, ko Beho ke apa nak korek Port Disen. Korek boleh, nak terangkit tak pek tu dah. Ini dia angkat ke atas, tuan-tuan. Kan? Sampai ke atas, tuan-tuan, apa Allah abah? Pusing. Bila pusing apa jadi? Habis luruh orang yang duduk dalam. Tuan-tuan, Nabi Lut mana? Nabi Lut dah lagi. Allah dah pesan kirim malaikat 2 orang. Kan? Lut, kau keluar. Habis kau macam mana ni? Umat aku duduk kat luar ni, kau jangan risau kami ni malaikat. Pasal apa? Pasal kau Nabi Lut kat luar penuh. Pasal apa? Pasal ni 2 orang lelaki datang jambu. Ni cantik-cantik. Kau Lut nampak kau cantik-cantik tu dah. Jadi datang ramai-ramai. Lut, bagi kami ni yang jantan tu yang datang rumah kau. Padahal tu malaikat. Kan? Malaikat ngobar ke Lut, kau bawa kaum kau yang beriman keluar. Lari. Makanya kau dengar bunyi apa pun kau jangan berpaling. Kau lari. Selamat. Lantat. Selamat. Yang duduk dalam ni semua tak selamat. Habis luruh. Tom jatuh. Dan yang setiap yang jatuh ini Allah panah pula dengan api neraka. Allah Rabbi wa Rabbus samawat. Ya. Kaum Aikah, kaum Tubak, kaum Madian, kaum Ad, kaum Samud. Kono blender angin ke atas, tuan-tuan. Diangkit. Kan? Allah Rabbi habis. Tak ada. Ada tak macam tu kita sekarang, dunia sekarang? Tak ada. Memang tak ada. Kenapa tak ada? Sebab itu Rasulullah SAW dah buat MOU dengan Allah. Dan Allah kata, ya, aku tidak akan jadikan bala seperti yang pernah aku turunkan kepada umat-umat yang terdahulu. Makna yang last sekali tu kiamat lah. Yang tu paling besar lah. Tak pek nak khabar. Pasal itu dah penghujung nyawa. Dunia ni dah tak ada, tuan-tuan. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, sepatutnya nikmat yang paling kita patut syukuri ialah nikmat kita lahir dalam apa? Dalam
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling bersyukur. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kerana kita lahir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang terjadi, tuan-tuan, segala apa yang keimanan ni, Allah memberi ruang, Allah memberi peluang, Allah memberi kesempatan kepada kita sehingga sampai 2 saat, sehingga sampai 2 waktu. Yang pertama, bila sampai nyawa ke harkum, gharq, itu pertama, dia punya batasan dia. Yang kedua, sehingga matahari naik belah barat. Ini 2 batasan yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Selagi belum ada 2 ni, selagi itulah kita diberi ruang, diberi peluang, diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya, untuk bertaubat. Ya, makanya doa yang paling terbaik sekali ialah doa minta taubat. Hukum taubat wajib, ya tuan-tuan. Hukum bertaubat wajib. Siapa yang tak bertaubat berdosa. Ya, berdosa. Hukum bertaubat ni wajib. Siapa yang tak bertaubat berdosa. Tuan-tuan. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah akan menilai manusia tersebut ikut last dia macam mana, akhirnya macam mana. Adakah akhirnya itu boleh pengakhiran yang baik ataupun pengakhiran yang sebaliknya. Makanya tuan-tuan, kita takut, kita bimbang, ya, kita takut, kita bimbang, kita penghujung ni kita tak tahu macam mana. Tetapi makanya kita kan kenalah selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan tadi Ustaz Hanif, tadi apa nama ni, imam kita pun baca kan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Kan kenapa? Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, yang paling banyak apa nama ni, dia punya kehebatan, ya, di dalam bulan Ramadan tersebut, ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu pertama. Peristiwa yang kedua ialah peristiwa nuzulul Quran. Nanti bulan Ramadan, 7 oleh Ramadan, kita akan sambut nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Kenapa Ustaz peristiwa tu besar? Sebab bayangkanlah Nabi Muhammad dah lahir, Quran belum turun. Makna pada waktu tersebut masih lagi jahiliyah berleluasa. Kenapa? Pasal Nabi belum diberikan wahyu oleh Allah untuk menjalankan dakwah. Bila sampai sahaja wahyu, ya, makna Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, pada waktu itu bermulalah tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah. Maka disampai permulaannya secara rahsia. Ya, secara rahsia, kan, lepas daripada secara rahsia, maka masuklah Ali menjadi kanak-kanak yang pertama di dunia masuk Islam. Ali radhiyallahu an. Kemudian Khadijah menjadi wanita yang pertama, kan, Islam, ya, pasal isteri Nabi, tuan-tuan. Kan? Kemudian apabila dia berdakwah, tuan-tuan, mula ada sedikit masuk. Yang masuk Islam yang sedikit ini terdiri daripada orang miskin dan juga hamba abdi, hamba sahaya yang masuk Islam. Kan, orang kaya tak masuk Islam, tuan-tuan. Ya. Jadi Rasulullah SAW kemudian diberikan oleh Allah arahan yang kedua supaya menyampaikan dakwah secara terbuka. Maknanya sebarkan, kan? Pada waktu itulah, tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang kafir Quraisy mula melihat ini tak boleh biar ni. Kan semua masuk Islam, parah kita.
Kita nak buat ni tak boleh, nak buat tu tak boleh, macam-macam tak boleh ni ya. Kan dia pula nak menguasai kita. Macam mana pula macam tu? Kita dah lama sembah Lata wa Uzza wa Manna wa Hubal. Tiba-tiba dia datang suruh sembah Allah pula. Apa hal? Macam itulah tuan-tuan. Jadi mereka ini risau. Kenapa mereka risau? Adakah mereka tak tahu Allah itu yang patut dia sembah? Mereka tahu. Tadi balik-balik kepada apa makna jahiliyah. Mereka tahu Allah lah yang layak disembah. Apa bukti mereka tahu yang Allah layak disembah? Bukti tuan-tuan boleh baca dalam kitab Rahim Maktum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dinyatakan oleh Tuan Syekh ini bahawasanya ketika waktu peperangan Badar, Nabi Muhammad SAW angkat tangan berdoa kepada Allah, Ya Allah, menangkanlah kami pada esok hari. Kalau kami menang, bermakna nama Engkau akan disebut di atas muka bumi ini. Kalau kami kalah esok, Ya Allah, bermakna dah tak ada lagi lah orang akan sebut nama Engkau di atas muka bumi ini. Esok kami nak perang, Ya Allah. Macam itulah lebih kurang. Di belah sanun kaum kafir Quraisy berdoa tak Ustaz? Berdoa. Orang kafir pun berdoa ya. Doa ya. Abu Jahal angkat tangan berdoa, Ya Allah. Apa Ustaz? Ya Allah. Kan disembah Lata wa Uzza wa Manna wa Hubal. Kenapa pula diminta ke Allah? Ini kan maknu bila dalam keadaan tak dosa diminta ke Allah. Kenapa diminta ke Allah? Pasal dia tahu Allah lah Tuhan yang layak disembah. Tapi kenapa dia tak sembah? Itu nama jahiliyah. Itu nama jahiliyah. Mengingkari dalam keadaan mengetahui. Dia tahu patung tu tak boleh buat apa sudah. Tapi disembah. Pasal apa? Dengan sembah tu ramai nanti pengikut dia dan dia boleh cari makan dengan cara sembah. Tuan-tuan, ada satu patung namanya Hubal. Hubal tu daripada akik merah. Akik merah. Itu patung yang pertama yang diletakkan oleh Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dialah orang yang pertama meletakkan patung di Kaabah. Dibuat daripada akik warna merah. Waktu zaman Rasulullah, Abu Jahal ni, patung ni patah tangan. Patah tangan. Abu Jahal kumpul duit, ambil duit, kemudian boli omeh, buatkan tangan ni daripada omeh. Gantikan tangan daripada omeh. Patung Hubal tu tuan-tuan. Punya sayang dia. Pasal apa? Pasal tu patung yang pertama yang diletakkan di Kaabah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rupa-rupa mereka tahu. Kenapa pula tak tahu? Itu nama jahiliyah. Allah Rabbi wa Rabbus sama. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, maknanya apabila sampai sahaja kan sebegini, maka mereka pun mula hendak menindas. Bukan hendak menindas, mereka mula menindas umat Islam. Mereka mengambil keluarga Sumayyah. Sumayyah wanita yang pertama dalam Islam syahid, mati, kena bunuh. Macam mana kena bunuh kena panggang. Barbecue. Hidup-hidup tuan-tuan. Allah. Kita panggang kambing pun dah semoleh dulu buh rempah bagai. Ini bayangkanlah bubuh bosi, ikat-ikat panggang. Macam mana sementara nak mati, macam mana sakit. Allah Rabbi. Tak apa. Suami dia tengok, Yasir tengok tuan-tuan. Kan sambil panggang, sambil tengok. Allah Rabbi. Kemudian orang kafir Quraisy tangkap pula suami dia Yasir. Sama dibuat keluar pada Islam. Tak dikeluar dah tuan-tuan. Mati.
suami dan isteri. Sumayyah bersama dengan suaminya Yasir. Kemudian anak dia pula. Allah, anak pun dipanggang ni tuan-tuan. Allah Rabbi, teruk tuan-tuan. Kan Bilal bin Rabah seperti biasalah, tuan-tuan pun tahu, kono letak batu Ahad. Kan ada seorang sahabat Nabi tuan-tuan, kan waktu peristiwa hijrah, Nabi ajak dia hijrah. Dia kata, ya Rasulullah, koi dulu. Kan? Bukan aku hendak mengingkari engkau, tetapi aku hendak melihat bagaimana Allah turunkan bala kepada orang yang menyeksa aku. Dia kena apa? Dia ni tukang bosi. Buat podang, buat lombing, bosi semua dia buat. Jadi satu hari tuan dia tahu dia dah masuk Islam. Tuan dia angkat dia, letak yang dokek panih bosi tu, letak dia. Sampai masak tang belakang ni. Sampai masak tang belakang. Bila masak, tuan dia ambil cakar bosi tu, dia korok tang belakang. Dia korok tang belakang, tuan-tuan, sehingga nampak tulang belakang. Habis isi, tuan-tuan. Kalau dia slip disk ke apa, tak payah buat MRI. Pasal apa? Dah tengok tulang nampak. Ya. Dan dia hidup sampai zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dia hidup dalam keadaan tak ada cover. Makna tulang belakang ni tak ada kulit, tak ada isi. Sebab bila dah korok nampak tulang belakang, dibakar sekali lagi. Untuk apa? Supaya dia ni tak ada tumbuh isi belakang tu. Ingat nak suruh mati pelan-pelan. Rupa tak mati-mati. Sampai Khalifah Umar masih hidup lagi, tuan-tuan. Ya, waktu zaman Khalifah Umar telah memberi anugerah kepada Bilal bin Rabah sebagai orang yang kono seksa teruk. Ya, nak bagi Sumayyah dah tak ada mati. Kan nak bagi kepada Yasir dah tak ada mati, bagilah ke siapa nama ni, Bilal bin Rabah. Tetapi Bilal tak mau. Bilal malu nak naik. Kenapa Bilal kata ada lagi yang teruk? Siapa? Dia tu sampai nampak tulang belakang, tuan-tuan. Allah Rabbi. Kok kita kena pisau sikit huru hara, tuan-tuan. Kena pisau, kena api. Ya Allah. Teruk kotor kita ni kan. Tuan-tuan kena seksa, tuan-tuan. Seksa teruk, tuan-tuan. Sehinggakan pada waktu tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian, di kemuncaknya, tuan-tuan, ya, makanya meninggal isteri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Meninggal. Khadijah sakit, nak beli ubat tak ada farmasi yang nak jual ubat. Tak ada doktor yang nak rawat dia. Pasal apa? Bukan tak ada duit, tetapi boykot, tuan-tuan, embargo, sekatan, tak boleh melakukan urus niaga bersama orang Islam. Jadi walaupun duit ada, nak beli ubat tak boleh jual, tuan-tuan. Meninggal Khadijah binti Khuwailid. Sewaktu beliau hampir menghembuskan nafasnya, beliau telah berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kisah yang masyhur. Ditanya oleh Khadijah, wahai Rasulullah, masih ada lagi tak duit-duit, harta yang untuk digunakan bagi untuk meneruskan perjuangan Islam? Rasulullah menjawab, ada. Tuan-tuan, Khadijah ni orang kaya. Separuh Mekah dia punya. Separuh Mekah dia punya. Mula-mula asal. Ya, waktu dia hampir meninggal, dia menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ditakdirkan oleh Allah meninggal aku pada hari ini, dan selepas aku meninggal habis duit, habis harta digunakan untuk meneruskan dakwah ni, dah tak ada dah. Pada waktu itu aku mohon ya Rasulullah, pergi ke kuburan aku, gali kubur aku, ambil tulang belulangku, gunakanlah tulang belulangku, jual. Hasil duit daripada jualan tulang aku itu, gunakanlah untuk menyebarkan Islam. Allah. Sampai ke mati, tuan-tuan, tulang pun suruh dia ambil.
Usah tuan-tuan dan puan sekalian. Usah tuan-tuan. Sehandai tuan. Makanya Khadijah ini kan sentiasa di bibir Rasulullah. Nabi selalu cerita Aisyah ni tentang apa ni Khadijah ni kepada Aisyah, kepada Saudah, kepada Zainab. Dua kali pula sebut Zainab kan. Dua kali ya betul. Tak ada silap tu dah, memang betul. Pasal isteri Nabi yang nama Zainab 2 orang. Ya, 2 orang isteri Nabi yang nama Zainab. Bukan salah ini, betul ni. Ya, ini bukan tersalah tapi memang fakta. Isteri Nabi yang bernama Zainab ada 2 orang. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, jealous isteri-isteri Nabi. Kan? Apa cerita ni yang dah meninggal, yang hidup kan ada. Macam itulah. Kan? Khadijah satu-satunya isteri Nabi yang tidak pernah dimadukan. Satu-satunya isteri Nabi tak pernah dimadukan, Khadijah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan meninggal Khadijah, sedih Nabi. Kan? Kemudian meninggal pula Abu Talib, bapa saudara dia yang menjadi pengawal keselamatan. Pukul berapa kita siap? Ni pukul berapa ni? Sampai habis. Kau tak habis? Esok. Kan? Ada nasi ke? Ada kambing tak? Kambing dah. Ada kambing copek sikit. Kalau takat mulai besok lambeklah sikit. Sajalah. Ya, nanti kita berhentilah ni. Nak berhenti. Tuan-tuan kasut nak berhenti, tuan tangkitlah kan. Tak, sudahlah tu. Saya berhentilah. Saya senangnya sepi. Ya, tak ada payah-payah dah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila begitu tuan-tuan, ya, kan Abu Talib ni, pak saudara Nabi ni, dia jaga Nabi. Dia pernah warning kepada abu-abu yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang ada kat Mekah. Dia pernah warning, siapa berani contoh nak saudara aku, jaga. Orang tak berani. Pasal apa orang tak berani? Pasal Abu Talib ni orang yang berkuasa, dia mempunyai pasukan yang kuat. Orang tak berani. Kan? Mati kawan tu. Memang dah tunggu lama. Kan? Mati, siaplah. Tuan-tuan, Nabi keluar daripada rumah, tuan-tuan. Nabi keluar daripada rumah. Ni, Nabi keluar ni, dia pintu. Jiran Nabi ambil pasir lempar. Jiran Nabi yang duduk sebelah rumah Nabi tu, ambil pasir tanah lempar. Allah. Masuk Nabi dalam rumah. Kan Fatimah ada satu. Kenapa bah? Ni orang sebelah lempar tanah ni. Allah. Siapalah yang begitu biadab menanyai abah aku? Allah Rabbi. Tuan-tuan pernah kono kau macam tu? Tak pernah kan? Nabi biasa kono. Diludah. Jalan ni diludah. Tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun bagi kena ludah. Allah Rabbi. Dihina tuan-tuan. Allah. Tengah semayang ke Kaabah tuan-tuan, dia ambil perut unta, perut kambing, dia letak di belakang dengan tahi-tahi tu. Nabi terpaksa bangun sembunyi belah tiang kerana dia lempar dengan tahi tuan-tuan. Allah. Hina Nabi ni tuan-tuan, diperlakukan seperti itu. Allah Rabbi. Kalau kita tak sayang Nabi, tak tahu nak cakap lah. Kan Nabi sanggup melakukan tahan seperti itu. Kan ni yang sampai Islam kat kita ni tuan-tuan. Dia ikhlas, dia hebatnya dia kan menjalankan tersebut. Tuan-tuan. Hino tuan-tuan. Kan? Jadi tahun tersebut dipanggil tahun duka cita. Tahun sedih. Kan? Meninggal 2. Pada waktu tersebut orang kafir Quraisy mulalah tuan-tuan, kan, kerana perkara tersebut tuan-tuan, Nabi sedih, Nabi hibur, kan, makanya Allah hendak menguatkan Nabi. Bila Allah hendak menguatkan Nabi ni, Nabi sedih, Nabi hibur ni, Nabi down, Nabi stres, macam itulah. Kan? Macam mana Allah buat? Allah panggil.
turun malaikat Jibril alaihissalam. Ni baru nak cerita. Ni baru masuk. Ya, boleh tuan-tuan ya. Ni baru nak ceramah. Tadi semua mukadimah. Ni baru nak masuk. Baru pukul 9. Belum pukul 10 lagi. Semalam pukul 11. Semalam lah. Malam ni tak tahulah. Semalam pukul 11 semalam. Kalau kita ke masjid tu Kiki tu, dia kalau kita ceramah ke Batu Kiki belakang masjid tu kan, ke oleh polis tu belakang pasar tu ada masjid belakang tu kan. Tu masjid tu Kiki. Siapa ceramah bawah pukul 11, itulah pertama terakhir dipanggil. Itu sepi dia. Saya dah galak kali situ. Pasal apa? Panggil mana aku kan. Di situ sepi macam tu. Sepi dia macam tu. Tak apa lama pun tak apa untuk. Tak ada lagi tu dah. Tapi sini saya nampak insya-Allah nampak gaya tahan ni. Tahan pukul apa tak tahulah. Ikut sel lah tahan, ikut sel lah. Tapi tuan-tuan tahan, saya yang tak tahan ni. Saya yang tak tahan, tuan-tuan tahan ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, makanya Allah nak bagi tonang Nabi. Tuan-tuan, makanya Allah panggil Nabi. Panggil Nabi tuan-tuan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Banyaklah saya tak cerita detail ya. Detail nanti sampai pagi esok kita taklik kan. Gulai nanti koreh baku sejuk tuan-tuan. Hujan tak dikit Somban memang lobek tuan-tuan. Saya ingat sampai ke PD hujan lobek. Rupa sampai hari tak hujan. Iyo, lobek saya datang tadi. Memang lobek. Saya tu ngobar kat anak saya ni hujan lobek waktu hati-hati buat kereta. Alhamdulillah dapat anak tuah macam tu kan. Allah Rabbi kan. Tapi sampai sini orang ya Allah. Alhamdulillah lah, bagus betul lah. Tapi kat Samban memang hujan betul memang. Siapa duduk Samban tahulah. Saya duduk petang dari Sanun tadi memang selobek-lobek macam tu nasib baik tukar tayar baru. Tayar baru, brek baru. Brek dah sampai bosi. Dah tukar habis kan. Allah, bunyi brek rupa dah sampai bosi. Kita tak sampai nak tukar kan. Jalan je kojo kereta tu kan. Colek mata start kereta kan. Tutup kereta nolaklah orang tu. Tu dah tuan-tuan. Allah Rabbi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian datang. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Jadi saya tak ambil lah satu-satu ni, saya ambil pengajaran tauhid supaya kita boleh siap sebelum pukul 11. Kalau saya ambil satu-satu pukul 12. Jadi sebelum pukul 11, kalau tuan-tuan nampak huru-hara, saya turun sikit pukul 10. Kalau nampak huru-hara lagi, pukul 8.30 dah selesai. Tapi dah pukul 9 start. Okey, tuan-tuan jom kita tengok apa pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj ini kan, pertama tuan-tuan pengajaran dia iaitu sifat tawaddu', rendah hati, rendah diri. Kita tengok bagaimana Nabi diperlakukan. Bagaimana kalau kita lah diperlakukan macam tu sampai ke mati, ingat ni sakit sampai ke mati. Tapi bukan pada Nabi no hard feeling. Nabi tak, bahkan punya sayangnya Nabi, sewaktu Nabi berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba lalu sekumpulan Yahudi memikul satu jenazah. Rasulullah bangun, sahabat kata, ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Kemudian dilihat Rasulullah menangis. Sahabat pun tengok, ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Menangis Rasulullah, berlalu. Bila berlalu, Rasulullah kata,
Kau tahu tak kenapa aku bangun dan kenapa aku menangis? Aku kesal kerana aku masih hidup, tetapi aku tidak berjaya mengislamkan dia. Dia mati dulu. Allah. Nak ngobar tuan-tuan. Padahal apa orang tu tak baik kat dia? Apa orang tu tak baik kat dia? Macam-macam orang tu baik kat dia tuan-tuan. Tetapi bila mati, kok kita lah macam tu. Mati boy padam kau. Aku ingat tak mati, rupanya mati padam kau. Itu kita. Kita tu bukan orang sini lah, orang lain. Sini tak ada macam ni. Ni semua macam Nabi ni. Kan dompet lain. Kan. Bahkan tangkit tangan berdoa bagi celaka. Tak baik. Jangan. Nabi tak macam tu. Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu Nabi. Ciri apa tu? Ciri manusia orang yang tawaduk. Punya tawaduk tuan-tuan, dia boleh membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka tuan-tuan, ciri inilah orang yang dimuliakan oleh Allah. Ciri ini, iaitu orang yang sentiasa rendah diri, sentiasa tawaduk dengan Allah tuan-tuan. Makanya sesiapa yang nak ditinggikan darjatnya, rendahlah dia di hadapan Allah. Ya, sesiapa yang nak ditinggikan darjatnya oleh Allah, rendahlah dirinya di hadapan Allah. So Allah semayang sampai bongkak-bongkik. Sampai bongkak kaki kita makan terdarah sampai bongkak kono gaut. Tuan-tuan, Allah Rabbi, tak nampak mana 4 leman tu 3 hari. Gaut, tak pek datang tu, gaut. Kan? Apa hal tu? Macam biasalah. Kan tak tahu dia tu kan ngobar pantang udang. Makannya udang tu diboli heret kaki tak pek datang. Kau Mak Leman, mana ni? Ini tak pek dah Ustaz. Mana ni orang tak kaki gaut. Sampai gaut nonton makan. Allah Rabbi. Kan Aisyah tanya ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau sembahyang sampai bongkak-bongkik? Apa jawab Nabi? Aku ini hamba. Allah Rabbi. Aku ni hamba. Siapa mengaku hamba tu? Nabi. Jadi orang yang nak dimuliakan oleh Allah mengakulah hamba. Siapa yang mengaku hamba, rendah dia di hadapan Allah, tinggi darjatnya di sisi Allah. Ni ciri yang pertama yang kita ambil ni. Tuan-tuan, daripada peristiwa Isra Mi'raj. Dek mulianya dia ini tuan-tuan, sehingga kan Allah buat jalan. Jemput pori ke tempat yang malaikat pun tak boleh sampai. Dia malaikat naik sikit lagi ni tak dapat tu ya Rasulullah. Dah lama daripada bawah naik ke atas. Takkan sikit lagi tak boleh, tak dapat. Kalau aku naik, aku hancur. Nak ngubah malaikat pun hancur. Padahal malaikat tu ketua malaikat tu. Ya, ketua malaikat pun tak dapat naik, tuan-tuan, hancur. Nabi Muhammad relax naik tuan-tuan ke atas. Allah Rabbi. Kenapa? Sebab semulia-mulia hamba. Semulia-mulia hamba. Allah tuan-tuan, tak payahlah kita ni rasa macam ni ngona, tak payah tu dah tuan-tuan. Kan macam ni berkopak, jobo, okap apa semua tuan-tuan. Jobo tu sombong, okap tu tamak. Kan alih bahasa aku tak faham orang PD kan. Orang PD ni kan orang di Sembilan mana. Kadang-kadang ada orang luar ni nak terjemah ni, tapi yang cakap ni pun orang Terengganu. Yang cakap ni orang Terengganu, bukan orang Negeri Sembilan tu dah. Kan? Allah Rabbi.
Rupa-rupa peristiwa Isra Mi'raj ni mengajar kita supaya tunduk kepada Allah. Kembalikan segala kepada Allah. Tuan-tuan, kita ni belagak. Bila kita ada masalah, kita rasa kitalah yang boleh nyelesai. Itulah sebab bingai kepala fikirkan macam mana nak fikir ni. Macam mana nak fikir. Itu kenapa? Pasal rasa handal. Rasa hebat. Tuan-tuan, kita kan tahu masalah yang kita ni ada ni Allah yang beri. Kenapa tak kita pulangkan balik kepada Allah? Leave it to Allah. Macam mana nak selesaikan? Rasulullah pulangkan balik. Rasulullah waktu ni sedih. Tuan-tuan, sedih, hibur, tuan-tuan tak tahu nak buat apa. Jadi macam mana Rasulullah buat? Rasulullah balikkan balik masalah itu kepada Allah. Kenapa dibalikkan balik kepada Allah? Sebab dia tahu Allah yang bagi. Semua yang terjadi tanpa izin Allah takkan jadi. Orang yang lempar kat muka tanah, orang yang letak kambing atas belakang orang yang lempar tai, orang yang buat macam tu, buat macam ni. Semua itu dengan izin Allah. Adakah dengan izin Allah ini buruk? Macam tu macam gua kan. Tak. Makanya Allah, Nabi pulangkan balik kepada Allah. Biar Allah selesaikan. Kita pernah tak dalam kehidupan kita, tuan-tuan, bila kita punya masalah, kita beri Allah selesaikan. Ya Allah, tolong selesaikan. Tuan-tuan, tolong selesai. Kan? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita, tuan-tuan, apabila kita hendak pastikan bahawa kita ni sentiasa doa diterima oleh Allah, tuan-tuan, kan, kita buat seperti Nabi Yunus buat. Nabi Yunus kena tolan ke ikan, kan, tolan ke ikan. Duduk dalam perut ikan, tuan-tuan, agak-agak boleh fikir apa. Siapa pernah duduk dalam perut ikan? Agak-agak apa fikir kita? Duduk dalam perut ikan. Tak tahulah pasal mana saya tak nak tengok ikan tu. Kan? Tapi ngobai duduk dalam perut ikan. Agak-agak bila kita duduk dalam perut ikan, ada lampu tak tu? Kau ekon kau apa kau ada tak? Oh, tak ada lah Ustaz. Agak-agak macam mana perasaan kita? Apa yang Nabi Yunus buat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa dia ngobat tu? Dia ngobat dia ni teruk. Yunus bagi tahu, aku ni zalim ya Allah, teruk waktu aku ya Allah. Maka teruk aku ya Allah, kau buat aku macam ni ya Allah, boleh tak ya Allah, aku pulangkan balik ke engkau ya Allah. Aku teruk waktu ya Allah, teruk waktu aku. Pernah tak kita berdoa, kita ngobat, kita teruk? Kita mengaku depan Allah, kita ni teruk. Aku buat macam-macam ya Allah, kau suruh aku tak buat, kau larang aku buat ya Allah, teruk waktu aku ya Allah. Kan? Nabi Adam AS angkat tangan berdoa apa? Rabbana zalamna, aku zalim ya Allah. Siapa doa tu? Nabi Adam. Nabi Yunus pun doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semua Nabi ngaku zalim. Zalim apa? Zalim kepada diri sendiri. Oh, kok kita tak mengaku zalim ke diri kita, handa kita kepada Nabi, tuan-tuan. Nabi bila dia berdoa, dia mengaku kesalahan dia. Dia mengaku dia ni kocik, dia ni zalim, banyak buat salah. Padahal Nabi tak ada buat salah, tak ada. Kita yang banyak salah tapi kita tak nak mengaku. Makanya tuan-tuan, nombor satu, peristiwa Isra Mi'raj, dia punya ibrah dia adalah tawadhu', rendah diri. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan sekalian, insan tawadhu' inilah yang akan ditinggikan oleh Allah. Bukan sahaja rohnya, bahkan jasadnya pun Allah akan tinggikan. Bukan setakat roh, jasad pun Allah akan tinggikan, tuan-tuan. Allah.
Kan, makanya tuan-tuan, Rasulullah SAW diangkat naik ke langit, ruh dan juga jasad. Ni macam kita ni lah, naik ke atas macam ni, ruh dan juga jasad. Kenapa ruh dan juga jasad? Pasal dia rendah ke Allah, Allah tinggikan darjat dia. Allah Rabbi, Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan, pangkat yang paling tinggi sekali yang ada ke manusia ialah pangkat yang namanya hamba. Pangkat yang paling tinggi sekali yang ada pada manusia, pangkat yang paling tinggi. Panglima ni kok tentera 5 bintang, agung ni. Tuan-tuan, apa dia? Hamba. Hamba. Hamba itulah pangkat yang paling tinggi, tuan-tuan, untuk manusia. Jadi kita ni apa? Kita manusia. Jadi kita nak pangkat apa? Hamba. Abdan syakura. Hamba yang bersyukur. Oh ya Allah, ya Tuhanku, rupa-rupa itulah dia Ibrahim. Itu yang pertama, tuan-tuan. Ada 7 lagi. Oi, 7 lagi dah ke pukul 9 lebih. Tak apalah, kita tengok satu-satu pelan-pelan. Kok habis-habislah, kok copek-copeklah, tuan-tuan. Ya, ini yang pertama, tuan-tuan. Makanya apabila Allah panggil Subhanallazi asra bi'abdihi, segala puji bagi Allah. Ni Allah, waktu Allah nak panggil ni, nak panggil Nabi ni, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Subhanallazi, Allah Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya. Allah panggil Nabi Muhammad hamba. Kenapa Allah panggil hamba? Sebab itulah pangkat yang paling tinggi untuk manusia, hamba. Jadi jangan kita berlagak tuan. Ini, ya, jangan kita berlagak tuan. Tuan-tuan, kita berlagaklah seperti Nabi berlagak, iaitu hamba. Dan Allah pun panggil Nabi hamba. Kenapa? Sebab itu adalah pangkat yang paling tinggi sekali di sisi Allah kepada manusia, iaitu hamba. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj ini kita tahu hati Nabi sedih, gundah gulana, kan, hibau, tuan-tuan. Jadi kalau kita berada dalam kesukaran, kalau kita berada dalam kesedihan, kalau kita berada dalam kekalutan, kan, makanya peristiwa Isra' Mi'raj ini mengajar kita bahawasanya iman itu adalah penawar yang paling ampuh. Iman. Kalau tak ada iman, tuan-tuan, tu yang gantung kat kipas, tu yang terajun, terajun, ya Allah, seksa, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya orang bunuh diri. Kalau diberikan oleh Allah dia nak bunuh diri, tak sekali lagi, tak mahu tu dah, tak mahu. Seksa, tuan-tuan, seksa. Kan, orang yang bunuh diri ni, tuan-tuan, di akhirat kelak Allah akan buat macam mana dia bunuh diri. Dia bunuh diri misalnya gantung kat kipas. Kat neraka nanti Allah buat kipas ni. Ya, Allah buat kipas ni. Kalau dia terjun daripada bangunan berapa tingkat? 5. Allah buat bangunan 5. Dia terjun bongkar, terjun bongkar, terjun bongkar. Jangan main-main tu. Kalau dia terjun di gunung, Allah buat gunung. Terjun di gunung. Oh, jangan main-main. Sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku melihat hukuman yang Allah berikan kepada orang yang bunuh diri, kan, hampir seperti Allah tak nak keluarkan daripada neraka. Hampir tak nak Allah keluarkan daripada neraka. Kenapa? Dia tahu siksaan dia, tuan-tuan. Allah Rabbi. Allah Rabbi, tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sewaktu perjalanan Isra' tuan-tuan, Mi'raj tuan-tuan, Allah paparkan, Allah lihatkan macam-macam kepada Nabi. Allah lihatkan syurga, Allah lihatkan neraka, Allah lihatkan peristiwa tu, peristiwa macam-macam. Kenapa tu semua tu? Untuk mengukuhkan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan kukuhnya? Dengan kukuhnya keimanan ini tuan-tuan, makanya pada waktu tersebut meningkatkan lagi jati diri dan kesungguhan seseorang itu berusaha untuk meneruskan kehidupan dia walau apa ranjau duri pun yang berlaku di hadapan. Tuan-tuan, apa sekali. Hidup kita ni ujian banyak tuan-tuan. Ujian banyak. Tak ada manusia yang tak kena ujian. Tak ada. Cuma bentuk dia beza. Ujian ada dua. Satu, ujian yang berbentuk kesukaran. Yang kedua, ujian yang berbentuk kesenangan. Yang senang yang payah. Kenapa yang senang ni payah? Sebab orang yang senang tak sangka yang dia tu diuji. Adakah engkau menyangka engkau tidak diuji, sedangkan engkau tahu tak engkau sedang diuji? Sedang diuji apa ya? Ustaz ni naik mes. Kan potek jari kan 1000 sampai. Kan nak apa? Semua dapat. Apa pula ujian? Ini lah tu. Kalaulah kita kata ujian ni hanya berbentuk kesukaran, maknanya Firaun tak pernah kena uji. Firaun tak pernah sakit bang. Takut bunyi ni. Firaun tak pernah demam. Kau tanya Firaun, macam mana poning kepala? Oi, poning kepala ni nak fikir. Pasal dia tak pernah poning. Firaun tak pernah miskin. Daripada beranak sampai mati, omeh pono. Kalau kita katalah ujian ni berbentuk kesukaran, maknanya Firaun tak pernah kena ujian. Tak pernah sakit, tak pernah susah, tak pernah miskin. Rupa-rupa ujian ada dua. Satu sukar, satu senang. Jadi berhati-hati yang senang. Asal anda sedang diuji. Jangan lupa orang yang susah, anda pun sedang diuji. Makanya Allah suka orang yang susah dan mereka ini sedekah. Dia susah kena sedekah. Apa hal pula ustaz? Susah nak sedekah macam mana? Orang kaya lah. Orang kaya kok dia sedekah tak ada benda tu dah. Pasal apa? Pasal dia kaya. Ni orang susah ni kok dia sedekah. Pahala banyak tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia susah. Kan hari Jumaat lalu hutang. Allah, sakaping ada. Itulah sakaping ni. Nak noi kau boi lah. Dia tak ada. Tak ada. Sakaping pula yang duit RM2. Kan? Dia baik keluar tuan-tuan, dia letak dalam tu tuan-tuan, RM2. Tuan-tuan, di sisi Allah bukan RM2 tu. Di sisi Allah tak tahulah berapa Allah nak bagi ganjaran. Pasal apa? Itulah dia yang dia ada pada hari tu. Makna kok bawi tuan-tuan, tak ada merasa makan nasi dah. Tak ada merasa air ke apa, tak ada tuan-tuan. Orang yang kaya dia bagi banyak. Ada satu masjid dia cerita kat saya. Dia tak tahu setiap kali Jumaat dia akan buka tabung, pasti akan ada dalam tabung tu satu ikat duit sebanyak 5,000 ikat. Tabung tu besar. Ya. 5,000 ikat. Sehinggalah satu hari kan, hari Jumaat kan, jemaah masjid dikhabarkan sudah mati seorang nak sembahyang jemaah. Nak sembahyang ni, nak sembahyang ijazah lah. Mati. Kan, habis Jumaat, ramai sembahyang, habis. Dibuka, tong, duit tak ada. Baru orang tahu, rupa dia lah yang mati ni bagi letak. Setiap minggu, 5,000 sikit. Baru orang tahu. Itu baru terbaik. Pasal apa? Sedekah sampai orang tak tahu. Mati baru orang tahu. Macam Sayyidina Umar lah sedekah kepada orang-orang miskin.
Mati dia baru orang tahu. Oh, rupa dia yang hari-hari letak topong, minyak, apa semua depan rumah miskin. Lepas mati. Kita tak. Kau nampak? Kau ada? Allah Rabbi. Maaflah tuan-tuan, sajalah gajo macam tu. Allah Rabbi. Makanya tuan-tuan, iman ini adalah penawar kepada segala kesusahan. Yang ketiga tuan-tuan, nak habis dah. Saya berhenti 9.30 boleh ya? 15 minit lagi kak-kak boleh ya? Boleh kak 15 minit lagi. Tahan semua ya. Betulkan pinggang saya, betulkan. Saya duduk tak kursi. Kalau nak suruh saya copek, duduk bawah. 10 minit selesai. Allah Rabbi. 10 minit selesai. Kalau duduk atas ni, dia lama sikit. Lama sikit tak lama lah, lama sikit je. Dan yang ketiga, kenapa Isra Mi'raj malam? Tak siang. Kenapa Lailatul Qadar malam? Tak ada orang kata siang, Naharul Qadar. Siang. Nak cari apa? Qadar bila? Lepas lahu. Memang tak jumpa tuan-tuan. Kenapa malam? Ni pertanyaan dia. Kenapa tak siang? Jalan siang payah kan? Siang lagi senang, torang pergi mata nampak. Kenapa perlu malam? Tuan-tuan, kenapa malam? Tuan-tuan dan puan sekalian, kan, malam ini adalah satu detik, suatu waktu yang Allah paling hampir dengan hamba-Nya. Makanya bila hampir subuh, Allah arahkan malaikat turun. Kau pergi tengok rumah-rumah yang torang, makna yang bangunlah 2/3 malam tu. Kan tengok, nanti bila dia nak angkat tangan berdoa, kau pergi dengar. Kau pergi dengar dia. Makanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan bangun 2/3 malam, kalau rasa macam kelibat-kelibat tu, jangan susah hati. Ya, betul tuan-tuan. Ini bukan saya lok-lok tu dah. Kadang-kadang kita terasa, memang. Pasal apa? Allah utuskan. Suruh malaikat dengar. Apa diminta? Nanti dah habis kau datang jumpa Dan. Kau report. Kan? Apa? Nanti sebelum subuh, aku akan kabulkan segala permintaan. Ya, malam. Kan Allah paling hampir. Makanya hampir subuh. Kalau siapa yang sedekah subuh. Ni, cerita sedekah subuh ni. Siapa yang sedekah subuh, Allah hantar malaikat. Tuan-tuan, doakan kepada orang tersebut, ya Allah, tambahkan. Tambah rezeki dia. Kalau dia tak sedekah, malaikat pun hantar. Allah hantar malaikat angkat tangan. Ya Allah, kau dakut. Kan? Kurang kan? Betul. Ini bukan lok-lok tu dah. Siapa yang sedekah tuan-tuan pagi-pagi itu tuan-tuan, Allah hantar malaikat angkat tangan. Ya Allah, dia sedekah. Tambah. Allah, dia punya tambah. Kan macam kita tu dah. Banyak. Jangan main-main. Tuan-tuan. Tapi kok dia kurang tuan-tuan, terbagai kita tuan-tuan. Muflis. Bankrupt. Kan? Rasulullah pernah tanya sahabat, kau tahu tak siapa orang bankrupt? Orang muflis siapa? Muflis. Nabi tanya, oh muflis orang bankrupt lah. Kan diisytiharkan oleh insolvency, dia bankrupt, duit tak ada, pinjam sini tak bayar, disenarai hitamkan. Bukan. Orang yang bankrupt, muflis di akhirat adalah orang yang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia semayang tak dikira. Dia poso tak dikira. Habis amalan ni. Allah Rabbi. Muflis. Makanya tuan-tuan, malam ini adalah merupakan suatu waktu yang sunyi, tenang, dan suatu waktu yang amat sesuai untuk meningkatkan kualiti hati seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini cerita heart to heart. Ni makna
Waktu malam ni tuan-tuan, ini cerita ni hati ke hati yo. Kan kita angkat tangan, kita berdoa ke Allah pada waktu tersebut tuan-tuan. Ini cerita ni tahu sampai ni tuan-tuan. Allahu Rabbi wa Rabbus samawati. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, wahai sekalian manusia, absyu salam, sampaikanlah salam, jamukanlah makan, jalinkan silaturahim, dan bangunlah untuk dirikan solat, sedangkan manusia lain sedang tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Allah. Apa Nabi ngobar? Nabi ngobar kepada kita, sebarkan salam. Jumpa orang bagi salam, tak kira siapa. Kita bagi salam orang kena ya. Orang tak kena tak bagi salam je lah. Nabi kata absyus salam bainahum, sebarkan salam di antara kamu, tak kira siapa. Kan jumpa pergi ke Nicaragua nanti nampak macam Islam ketayap, assalamualaikum. Salam. Kena ke? Tak kena. Kenapa bagi salam? Tapi kenapa tak boleh ke? Tak kena bagi salam. Polek orang kita kan. Nabi kata bagi salam, tak kira kena ke tak kena. Kita tak orang kena bagi salam. Kan? Kemudian jamukanlah makan. Jamukanlah makan. Ni dokek. Kalau jamu makan ni dokek lah. Dah hampir dah. Dia jamu makan ni. Dokek lah. Mana logo hati masing-masing. Kan? Kan? Kemudian kan dinyatakan bangunlah, jalinkan silaturahim, dan bangunlah untuk dirikan solat, sedangkan pada waktu tersebut manusia tengah lalap. Nescaya engkau akan selamat tauih ke syurga. Allahu Rabbi. Malam. Ya, start pada malam ni tuan-tuan. Balik daripada kita ni, lepas boleh karipap ke kurma apa semua cik. Dia ada pandai dia kan. Kempen pula. Kempen pula. Kan menyalam minum air bang. Kan karipap tu saya ambil dengan senaf. Saya ambil dengan senaf, saya tolong jual. Saya bagi duit kat dia modal untuk dibuat karipap dia, pasal duit tak ada. Jadi saya bagi duit tu kat dia untuk dia boleh topong, boleh ikan, boleh apa, dia buat, saya ambil balik karipap tu. Tuan-tuan, itu tak ada jual kat Kodah. Memang tak ada kat Kodah itu dah. Dan itu saya ambil di Terengganu. Ya, asnaf di Terengganu. Saya kirim duit kat dia, kau buat ni, nanti aku balik, kau ambil. Itulah. Ya, kesian dia. Kesian tuan-tuan. Allah Rabbi. Kesian waktu. Sedih tengok asnaf ni tuan-tuan ya. Dan pada waktu tersebut tuan-tuan kan, pada malam tersebut tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana Nabi Musa pernah bermunajat 40 malam di Bukit Tur Sinar, malam juga tuan-tuan, malam tuan-tuan. Okey, yang seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, ada 5 minit lagi kan. Nabi terima solat, mula 50 jadi 5, 9 kali turun naik, tawa-tawa 5 dapat 5. Nabi Musa kata, InsyaAllah naik lagi. 5 pun tak mampu tu dah. Nabi Musa kata apa? 5 pun tak mampu ya Rasulullah. Kau naik, kau minta kurang. Rasulullah ngobar, Musa, aku malu. 9 kali aku naik, semua yang Allah bagi. Kalau aku naik sekali lagi yang ke-10 ni dah orang tu dah diboi. Tapi aku dah malu. Tuan-tuan macam kita lah. Orang naik datang RM5 boleh tak? Boleh kan? Tak boleh. Belah pula. Dah boleh datang pula. RM2 seorang boleh tak? Boleh. Tak boleh. Belah pula. Apa jadi kita tuan-tuan? Tak payah boleh itu dah. Kan? Tawa tak boleh tak. 9 kali tawa tak boleh tuan-tuan. 9 kali tawa tak boleh pun. Malu tak? Bukan 9 kali. Kono 2 kali dah dihalau tuan kedai. Tak nak boleh, janganlah tawa. Marah ada orang tuan-tuan. Tapi Rasulullah naik 9 kali nak ngobat Allah sayang kat Nabi. 9 kali naik kurang jadi 5 tuan-tuan, tapi pahala tetap 50.
Lima yo, tapi tetap lima. Tapi Nabi Musa dah warning. Umat kau takkan buat bodoh, tuan-tuan. Memang bodoh Nabi Musa ngubah. Kan 5 pun tak terbuat. Kalau 50 agak anjay mana, tuan-tuan? 50 tak pek nak ubah dah ustaz. 5 pun dah huru-hara. 5 pun huru-hara. 50 Allah sayang kat kita, kak-kak. Kita semayang 50 Allah bagi. Seperti kita semayang 50 Allah. Kenapa Allah bagi solat ni? Kan? Allah bagi solat supaya apabila Nabi SAW pergi berdakwah apa semua, dia latih. Jadi dia dilatih, dia sakit hati kerana orang lelaki hamun apa semua. Jadi dia perlu rehat dan dia perlu rawat diri dia. Rawat dan rehat. Rupanya semayang inilah dia rawat dan rehat. Semayang ni apa ustaz? Rawat dan rehat. Makanya orang yang hebat, para salafus soleh, mereka banyak semayang. Kenapa? Pasal mereka banyak rehat. Kita rehat. Alah, ambil waktu lah. Pergi dengan ustaz tu mengajar. Ya Allah, lama ini. Ya Allah. Tak berhenti-henti. Satu. Ya Allah. Latih. Balik rumah. Lolap. Kan? Orang yang hebat. Dia rehat dengan solat. Dia bila dia latih, Allahu Akbar. Bila dia semayang, dia rehat. Kita bila semayang, nak copek habis. Pasal latih. Kan terbalik tu. Kita semayang, kita latih. Makna apa? Makna something wrong somewhere. Orang mau cakap. Ada sesuatu yang tak betul bila kita semayang, kita rasa latih. Nak bongkar semayang tu, Allah malih ambil. Allah, semayang tu. Ni macam batu doi. Makna apa? Makna kena tanya ni, apa benda yang tak kena ni? Pasal, kan? Solat ni, waktu untuk rehat. Jadi, kita kan nak rehat banyak. Jadi kita nak rehat banyak. Banyaklah solat. Tapi kita ni terbalik. Solatnya sikit. Lolap banyak. Sikit lolap. Kan? Ustaz ceramah sikit lolap. Khutbah pun lolap. Semua lolap. Segala lolap. Tapi sini tak ada nampak orang di mata ni kan. Elok-elok ni. Kan? Tak ada. Ada kakak sana kan? Ustaz tak nampak kakak tu. Kan? Tak ada. Kok macam ni ceramah lolap, nanti panggil malaikat maut. Ya. Kalau lolap lolap tawih, tak bongkar. Bau padan kau. Tuan-tuan dan puan sekalian, rupa-rupanya solat ini adalah merupakan satu keajaiban yang besar. Satu keajaiban yang besar solat ini, tuan-tuan. Kan? Satu-satunya perintah, satu-satunya ibadah yang Allah suruh yang Allah beri ke Nabi tanpa perantaraan malaikat. Yang lain semua ibadah semua melalui malaikat. Tapi untuk solat, Nabi sendiri yang menerimanya tanpa sebarang perantaraan. Allah. Nak ngubah apa? Inilah dia ibadah yang penuh dengan keajaiban. Sembahyang. Semayanglah tuan-tuan. Jangan lupa semayang. Ya, yang laki semayang datang ke masjid. Jangan semayang seorang-seorang ke rumah. Kan? Lah, semayang ya ustaz. Kan? Tapi dapat satu. Kan datang sini dapat 27. Satu pun tak apa ustaz. Semayang 5 sekali sehari, 5 kali dapat 5. Agak-agak 5 tu cover tak dosa satu hari. Punya berlambat dosa. Nak cover apa? Kan tak cover tu dah. Sepagi pun tak cover tu 5 tu. Padahal baru semayang subuh tadi.
Tak cover tu dah, tuan-tuan. Kalau persembahyang jemaah logo sikit 27 kali 5 350. Kalau 350 macam togak sikit kan. Banyak sikit, campurlah sedekah subuh sikit, campur itu campur sini, agak boleh cover lah. Boleh cover lah sikit, tuan-tuan, ya. Dan solat, tuan-tuan, kita meletakkan kepala ke bawah. Hendak menunjukkan apa? Hendak menunjukkan kita ini sujud kepada Allah. Tuan-tuan, setan ni dia akan hasut kita kanan, kiri, belakang, depan. Dua dia tak boleh hasut kita. Atas dengan bawah tak boleh. Tapi kalau orang tu jarang semayang, mana atas ke bawah, dia lompong masuk. Siapa tak nak dihasut setan, dia kena banyakkan sujud ke bawah. Pasal apa? Setan akan tak payah hasut dia daripada atas. Pasal dia sentiasa ke bawah. Tuan-tuan, ya, kiri kanan jangan cerita itu memanglah, tuan-tuan. Tak tertopi kita, tuan-tuan. Kan? Dia banyak. Jadi sesiapa yang mahu meletakkan, ya, meninggikan darjatnya, maka letaklah solat di kedudukan yang paling tinggi. Letaklah solat di kedudukan yang paling tinggi, dia akan ditinggikan oleh Allah darjatnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, makanya ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya Allah hendak melihat hati-hati manusia. Kita kena ingat ni, Isra Mi'raj ini sebelum hijrah. Siapa yang lepas Isra Mi'raj, makanya orang itu yang akan dipilih untuk berhijrah. Tetapi kalau dia kantui dengan Isra Mi'raj, dia tidak akan dipilih untuk hijrah. Kerana Isra Mi'raj ini satu ujian untuk memilih, untuk melihat keimanan orang Islam. Balik ya Nabi cerita, pendekkan itu. Nabi cerita. Pada waktu Nabi cerita, tuan-tuan tahu tak apa jadi orang yang Islam, tuan-tuan, tak betul ni Bayangkanlah pergi ke Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik ke Mekah dalam waktu 6 hingga 8 jam. Tak betul ni. Kalau betul lah Abu Jahal kata Muhammad ni membongak. Nampak tak, tuan-tuan? Sebab apa? Pasal itu peristiwa keimanan. Peristiwa ini, peristiwa Isra Mi'raj ini, tuan-tuan nak tahu tak apa nama? Nama peristiwa Isra Mi'raj ini membumikan arahan langit. Membumikan arahan langit. Arahan itu diterima daripada langit, tapi kena apply kat bumi. Sembahyang. Kenapa? Untuk keimanan. Kan? Makanya peristiwa itu berlaku, semuanya hendak menguji keimanan, tuan-tuan. Bila Nabi balik cerita, tak betul. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1280 kilo. Naik kuda, tuan-tuan, 3 bulan. Dia poi balik 6 hingga 8 jam. Orang lain poi 3 bulan. Balik pula 3 bulan, setengah tahun. Dia poi malam, pagi sebelum pagi dia balik. Tak betul. Agak-agak kita pun kalau ada waktu tu joint venture ke Jahal pun. Tuan-tuan, kalau kita ada pun kita pun dengar kan, tak logik ni tahu bangsa nun kan yo tu doh. Tuan-tuan, tak yo. Kalau kita dengar, tapi ini bukan cerita tak yo. Ini cerita keimanan, tuan-tuan. Makanya orang yang tak lepas tapisan itu tak adalah, tergolek lah, tuan-tuan. Kan? Yang lepas itu barulah mereka akan next step, iaitu peristiwa hijrah. Baru mereka ini termasuk orang-orang yang poi hijrah. Kenapa? Sebab hijrah ini lagi teruk daripada Isra dan Mi'raj. Dia punya ujian dia, tuan-tuan. Makanya orang yang lepas ujian ni barulah boleh pergi ke hijrah. Sebab dia akan melalui satu perjalanan yang lagi teruk, iaitu perjalanan bumi. Yang tadi perjalanan langit, kan? Hijrah perjalanan bumi, tak naik ke langit tu dah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okeylah, tuan-tuan, habislah. Kan, itulah saja yang boleh dikongsikan
Nampak macam banyak tadi Ustaz, dah kompres. Pasal apa? Perut pun dah kompres macam tu. Jadi kena kompres lah sama tuan-tuan. Okeylah tuan-tuan, semoga memberi manfaat dah kita sedikit perkongsian tadi kan. Dengan ini tuan-tuan kan, semoga dapatlah bermanfaat apa yang dikongsikan tadi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma alayka bisanadiril jabhati wataniyah. Allahumma laka bu'uyuniha man la yakhaf arhamuna warfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya qahhar ya jabbar ya mutakabbir ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izzimhum wasurna alaihim. Allahumma badi syamlahum wa farrij jam'ahum wa syatir kalimatahum wa zazil akdamahum wa sallim alaihim kalban min kilabi. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rifatina وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأموات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada malam ini kami mengangkat tangan merafak sembah, memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu kami, ipar-duai kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon Ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami, yang ada pada ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu kami, ipar-duai kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, kesan dan juga tompokan ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya ya Allah. Kami mohon juga ya Allah, limpah ruahkan rezeki kepada kami halalan tayyiban mubarakah ya Allah. Dengan rezeki yang halal tersebut dapat kami belanjakan ke jalan yang diredai olehmu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhlah kami daripada bala wal waba wal ghala. Jauhlah kami dari fitnah Masih Ad-Dajjal, jauhlah kami dari fitnah kubur, jauhlah kami dari bakaran api neraka, jauhlah kami dari fitnah manusia, jauhlah kami dari fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu dayakan kami. Maka kami mohon ya Allah, hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ya Allah, Engkau permudahkan mulut kami, lidah kami, gigi kami, kata kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami iman. Akhiru kalam la ilaha illallah. Dakhalal jannah ya Allah. Dakhalal jannah ya Allah. Dakhalal jannah ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Tempatlah kami bersama dengan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Ya Allah, bangkitlah kami bersama junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan. Dapat kami minum dari telaga Kausar. Dapat kami syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat. Dan seluruh berjaya dah dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kelah rintihan kami, dengan kelah rayuan kami, hanya saja Ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.